Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okey, cikgu doakan semoga semua murid-murid berada dalam keadaan yang sihat. Okey, terus semangat walaupun di rumah. Jangan lupa okey, buat juga belajar. Teruskan usaha walaupun kita dalam keadaan apa ni? Menangani pandemik COVID-19. Okey, jadi untuk hari ini cikgu akan sambung tajuk minggu lepas. Okey, tajuk RBT dengan bab 5. Bab 5 iaitu reka bentuk fashion. Okey. Reka bentuk fashion ni seperti yang awak dah buat minggu lepas. Okey, minggu lepas awak dah buat nota. Okey, saya dah minta awak rujuk buku teks dan awak dah menonton video daripada guru sekolah yang lain. Okey, jadi awak dah buat definisi fashion, definisi reka bentuk fashion. Okey, kemudian kita dah tahu tentang kerjaya yang boleh diceburi jika kita mendalami bidang fashion. Okey, ini contoh-contoh dia seperti pelakon fashion, peramal, tenaga pengajar, okey, dan pengundik imej. Okey, yang ni cikgu dalam YouTube dah terangkan pada awak. Okey, saya menggunakan video yang dia dah buat lah. Okey, hari ni okey, dan lagi satu jenis reka bentuk fashion pun kita dah buat minggu lepas. Okey, di mana reka bentuk fashion ni terbagi pada dua, iaitu pakaian dan juga aksesori. Okey, pakaian termasuklah seluar, baju, t-shirt yang awak pakai, skirt, okey, kemeja, okey, blouse, okey, baju kurung dan tudung. Okey, itu cikgu dah terangkan dah. Okey, tudung bukan aksesori tapi dia merupakan pakaian kepada kita. Okay, yang kedua aksesori. Okay, aksesori ni adalah barang perhiasan lah, barang perhiasan untuk kita nampak lebih menarik, nampak lebih macam berfashion. Okay, kalau lelaki mesti nak pakai topi. Kalau tak rasa macam tak handsome pula kan. Yang perempuan pula nak pakai rantai, nak pakai gelang, cincin dan sebagainya. Okey, ini tajuk minggu lepas. Cikgu harap awak menguasai tajuk ni. Okey, dan yang penting kalau awak tak boleh nak buat nota tu sorry. Kalau awak tak boleh nak buat sekaligus, awak boleh buat slow-slow, buat secara santai saja. Jangan tension-tension dekat rumah. Okey, hari ni cikgu masuk tajuk teknik cantuman. Okey, teknik cantuman dan penggunaan alatan dalam proses penyediaan reka bentuk fashion. Okey, teknik cantuman. Teknik cantuman tu apa? Okey, kita rujuk kepada buku teks muka surat 137. Okey, buku teks muka surat 137. Kita tengok maksud teknik cantuman. Okey, apa dia teknik cantuman? Okey, dia kata dekat sini. Okey, teknik cantuman adalah proses mencantum, menyambung atau menyatukan kepingan fabrik atau bahan lain bagi menghasilkan produk reka bentuk fashion. Okey, mencantum dekat sini bermaksud, kalau awak tak faham, maksudnya kita melekat. Melekat lah. Bagaimana kita nak cantum kalau awak nak buat baju. Okey, takkan kita nak biar di tepi tu terkoyak ataupun tidak bersambung. Jadi contohnya kita ada okey, kalau katakan contoh kita ada okey sini. Okey, ni
katakanlah kita ada selai kain. Ni kita ada lagi selai. Selai kain lagi. Contohlah ya, kain. Jadi cantuman tu adalah di mana kita perlu melekatkan dua kepingan ni. Bagaimana kita nak cantumkan dua kepingan kain tersebut. Inilah contoh. Contoh ataupun maksud cantuman. Ini dari segi teknik cantuman. Jadi kaedah apa kita nak guna? Kaedah apa kita nak guna? Merujuk pada buku teks ni. Ada kaedah. Ada kaedah jahitan, kaedah sulaman. Yang kedua kaedah sulaman. Yang ketiga kaedah tampalan. Yang keempat adalah kaedah-kaedah lain. Kaedah-kaedah lain. Jadi saya tak nak pergi alatan dulu. Alatan ni kita tak nak masuk lagi lah. Hari ni kita pergi kepada teknik cantuman sahaja. Jadi kita pergi satu persatu. Dan lepas tu saya akan tunjukkanlah cara awak nak hasilkan nota. Kita lihat kaedah jahitan. Kalau teknik cantuman yang biasa. Yang biasa digunakan dalam reka bentuk pakaian adalah menggunakan kaedah jahitan. Jahitan. Sekarang awak boleh tengok contoh baju yang awak pakai. Baju yang awak pakai tu semuanya menggunakan kaedah jahitan. Kaedah jahitan sama ada kaedah guna jahitan tangan ataupun jahitan mesin. Kalau jahitan mesin ni biasanya cantuman dia lebih baik, lebih kukuh. Tak mudah tertetas, tak mudah terkoyak, kemas dan sekata. Kalau kita bandingkan dengan jahitan tangan pun boleh, tapi kalau awak jahit dengan rapat, kemas, dia akan kukuh juga. Itu kaedah jahitan. Kalau tengoklah jahitan di pergelangan tangan, pergelangan lengan baju, di tepi bahagian baju yang awak pakai sekarang, awak boleh tengok. Semuanya menggunakan kaedah jahitan yang biasanya sekarang kita gunakan kaedah jahitan mesin. Kaedah jahitan mesin. Tengok contoh. Contoh kaedah jahitan tangan, gunakan jarum lah. Kita jahit sendiri. Macam mana kita nak lekatkan? Contohlah baju koyak ke. Ada tertetas, awak boleh jahit sikit guna jahitan tangan. Yang kedua jahitan mesin. Tengok maksudnya ini biasa untuk jahit sepasang baju lah. Sepasang baju. Nak siapkan sehelai tudung dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang pertama selesai. Kita pergi kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua adalah kaedah sulaman. Kaedah sulaman biasanya digunakan untuk tujuan hiasan. Bagi menyerlahkan ataupun memberi penampilan yang lebih baik kepada pengguna, pemakai ataupun menjadi perhiasan kepada artikel yang mereka buat. Contoh macam baju. Kalau baju, kebanyakan baju kurung ataupun baju perempuan, biasa dihiaskan dengan yang pertama adalah sulaman. Sulaman manik. Sulaman manik ni tengoklah berapa banyak manik yang yang kita suka, yang bersesuaian dengan tema baju. Color pun mestilah sesuai. Itu kaedah sulaman. Yang kedua aplikio ni ada macam tampal jugalah. Tampal.
untuk hiasan lah. Artikel seperti kotak tisu. Okey, ni maksudnya bekas kotak tisu. Okey, sulaman benang. Okey, sulaman benang. Jahit benang tu pada artikel. Okey. Sarung bantal ke, cadar, alas meja pun boleh. Okey, sulaman ribbon. Okey, ribbon ni pada alas meja, pada baju kanak-kanak, baju orang dewasa pun ada. Sesekali dia kita hias lah. Banyak yang kita boleh buat. Okey, itu adalah kaedah sulaman. Okey, yang ketiga, kaedah tampalan. Tampal. Lekat. Maksudnya kita tampal. Macam mana nak tampal? Okey, kaedah tampalan digunakan untuk menampal susunan bahan seperti manik, rebin, fabrik, dokoh. Okey, manik tahulah, rebin pun nak tahu, fabrik tu kain ya. Okey, fabrik tu maksudnya kain, jenis-jenis kain. Okey, dokoh ni apa? Okey, dokoh ni adalah macam kerongsang ataupun hiasan pada baju. Okey, mutiara, butang dan hiasan lain. Okey, pada reka bentuk fashion. Okey, tak kira lah kita nak tampal tu sama ada nak tampal pada beg ke, nak tampal pada baju, alas meja dan sebagainya. Okey, kita boleh buat. Okey, jadi alatan yang digunakan, bahan yang digunakan untuk menampal adalah seperti gam. Gam fabrik ni gam kukuh lah, hot glue. Okay, hot glue, gam panas, lilin dan gam seberguna. Okay, ini kita tampal. Biasanya macam untuk hiasan topi pun boleh. Topi pun boleh kita guna kaedah tampalan. Okay, yang terakhir untuk hari ini adalah kaedah-kaedah lain. Okay, apa dia kaedah-kaedah lain tu? Okay, kaedah-kaedah lain adalah selain daripada jahitan, sulaman dan tampalan yang cikgu dah terangkan tadi. Okay, kaedah lain yang lebih mudah kita gunakan adalah melalui pengokot. Okay, pengokot ataupun stapler. Pengokot ni ubat stapler tu lah. Dan selotip, pita selofan ni dia adalah selotip. Okay, kita guna untuk cantuman bahan-bahan seperti kertas, plastik dan juga fabrik. Tapi adakah sesuai kalau kaedah kita gunakan kaedah cantuman ni untuk jahit baju yang kita pakai? Jawapannya adalah tak sesuai sebab kaedah ni adalah kaedah yang sementara sahaja. Okey, sementara sahaja. Maksudnya kalau kita pakai nanti dia mudah tertetas, mudah terbuka. Okey, biasanya untuk baju anak patung boleh lah baju anak patung ataupun untuk aksesori perhiasan diri yang mudah-mudah, yang tak mudah tercabut. Okey, kita boleh gunakan kaedah lain. Okey, ni contoh lah contoh guna stapler, guna selotip. Okey, ini adalah gunakan tali. Ini adalah aksesori yang apa? Kita boleh buat. Okey. Okey, tajuk kita setakat hari ini sampai sinilah untuk alatan yang kita masuk untuk alatan minggu depan insya-Allah. Okey, jadi kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh terus WhatsApp saya. Okay, WhatsApp cikgu, nanti cikgu akan terangkan kepada awak lah. Okay, jadi 4 kaedah ni saya nak awak buat dalam bentuk nota. Okay, nota dia awak boleh buat melalui peta pokok. Saya rasa yang ni yang sesuai adalah peta pokok. Okey, jadi mula-mula awak tulis. Okey, mula-mula awak tulis tajuk lah 5.2.3. Okey, apa tajuk?
Okey, kemudian awak tulis teknik cantuman. Okey, tulis maksud dia lah. Okey. Dan maksud dia, kemudian awak lukislah, dia ada 4 kaedah kan. Okey, kita buatlah tulis balik dalam kotak ni teknik cantuman. Okey, lepas tu buat kotak, bahagikan kepada 4 lah. Tu, kedua. Okey, yang pertama apa? Okey, kedua, ketiga. Ini ikutlah, awak nak buat bentuk lain pun boleh. Ini saya conteng-conteng aja Jadi yang pertamanya, sorry kalau sengit sikit saya tulis, kena saya sengit kan. Okey, yang pertama tadi tulislah kaedah jahitan. Okey. Yang kedua tadi kaedah sulaman. Okey, jadi kat bawah kaedah jahitan ada apa? Ada mula-mula maksud dia. Tulis sikit maksud dia adalah teknik cantuman. Teknik cantuman, pada apa? Pada pakaian. Okey, kemudian awak tambahlah poin di bawahnya. Okey, macam saya selalu cakap, gunakan poin untuk isi yang ringkas. Okey. Kaedah jahitan tadi dia ada 2 kan? Ada jahitan tangan. Okey, ada lagi satu jahitan mesin. Okey, kenapa kaedah jahitan ni dia kukuh, sekata, lagi apa lagi? Kemas. Okey, siap. Maksudnya tak perlulah awak tulis panjang-panjang. Okey, nota macam saya sebutlah, tak perlu salin semua. Yang penting awak faham. Sebab tu awak boleh masukkan semua dalam bentuk isi-isi penting. Okey, buat untuk semua keempat-empat. Okey, keempat-empat teknik cantuman tersebut. Okey? Boleh? Okey, saya harap boleh faham. Untuk yang tak ada buku nota macam biasa, boleh buat dalam kertas A4 ataupun kertas bergaris. Nah, yang mana ada buku, sila buat dalam buku lah. Nanti lepas PKPB, sorry. Nanti cikgu check. Sekian dari cikgu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Semoga awak semua terhindar daripada COVID-19. Jaga diri, jaga kesihatan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.